السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati tuan-tuan pegawai masjid dan ahli jawatankuasa qaryah Masjid Jamiah Sungai Pelong, Fadil Ustaz Imam 3 Ustaz Ahmad Firdaus bin Osman, merangkap juga bendahari masjid, seterusnya barisan tuan-tuan Bilal dan tuan-tuan Siak, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita pelbagai nikmat kebaikan, nikmat kesihatan, nikmat masa, dan yang terbesar sekali adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Itulah bukan nikmat yang terbesar sekali yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan marilah sama-sama kita manfaatkan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita terus melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita mardatillah, yakni redha Allah Subhanahu wa taala, dan mardatillah inilah yang mudah-mudahan melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah taala, malam ni kita dalam bab kaitan dengan fiqh munakahat. Kita masih dalam kitab Matla'ul Badrain wal Majma'ul Bahrain, ya. Kita masih lagi dalam bab kaitan dengan fiqh munakahat, hal yang berkaitan fiqh munakahat atau hal yang berkaitan dengan perkahwinan. Kita masih lagi dalam bab berkaitan dengan talak dalam kitab Matla'ul Badrain ni. Kita masih lagi dalam bab berkaitan dengan talak ataupun cerai. Kita dah masuki dalam bab pada malam ini. Kita akan masuk dalam bab yang berkaitan dengan bilangan talak. Bilangan talak. Bilangan talak. Talak 1, talak 2, talak 3, bilangan. Baik. Kita ada menyentuh berapa empat pada malam ini, dan satu kajian kes yang ke-9, insya-Allah. Tafwid mutlak, jatuh talak ikut niat. Tengok benda ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafwid mutlak, jatuh ikut niat. Tafwid apa? Tafwid ni penyerahan lebih kurang. Suami berkata kepada isterinya, suami berkata kepada isterinya, aku talak dirimu, atau engkau tertalak. Atau seumpamanya daripada lafaz yang sharih. Jika diniatkan bilangan talak 2 atau 3, jatuhlah talak mengikut yang diniatkan. Suami berkata kepada isteri, aku talak dirimu, atau bahasa kita, aku ceraikan kamu. Saya ceraikan awak, I ceraikan you. Macam itulah bahasa mudah kita lah.
Kemudian apa? Atau engkau tertalak, ataupun engkau tercerai. Awak tercerai daripada dengan pernikahan ini. Itu juga termasuk. Atau seumpamanya daripada lafaz yang sharih, lafaz yang jelas. Baik. Jika diniatkan bilangan talak, ada niat dalam hati suami tadi bilangan talak. Dua, sama ada aku niat apa? Dikata niat dalam hati dia ini talak dua. Ataupun dia niatkan ini talak tiga. Jatuhlah talak mengikut yang diniatkan. Apa yang diniatkan dalam hati suami tadi jatuh ikut niat dia. Kalau tak ada niat, jatuh satu, talak sahaja. Ya. Kalau tak ada niat pun satu ke dua ke tiga, tak ada niat. Dia terlafaz cerai saja. Saya ceraikan kamu. Maknanya hanya satu talak sahaja. Tapi kalau dia terlafazkan cerai, saya talakkan kamu atau saya ceraikan awak, tapi dalam hati suami ada niat ini talak dua, atau cerai talak kedua, ataupun dia niatkan ini talak tiga, ini talak tiga, maka jatuh talak dua ataupun jatuh talak tiga tersebut, walaupun tak lafaz di mulut tapi ada niat di dalam hati. Lafaz kat mulut cerai, lafaz kat mulut cerai, lafaz di mulut tu cerai, tapi dalam hati ni dikasadkan, diniatkan dengan talak dua atau talak tiga, maka jatuh ikut talak dua ataupun talak tiga tersebut. Okey. B, atau dengan lafaz kinayah, jatuh talak mengikut bilangan talak yang diniatkan. Persoalannya, apa lafaz kinayah? Lafaz kinayah apa tuan-tuan? Masih ingatkah? Ingat? Lawan daripada lafaz sharih. Lawan daripada lafaz yang jelas tadi, saya ceraikan kamu atau aku ceraikan engkau. Itu cerai, perkataan cerai adalah lafaz yang sharih. Kinayah, lafaz yang samar-samar, lafaz yang tidak jelas. Keluar kau daripada rumah ini. Itu adalah lafaz kinayah. Tak tahu, dia tak ada sebut cerai, tapi dia punya cara tu, lafaz itu menunjukkan macam seolah-olah dia ceraikan kita. Dia cerai apa? Suami tu ceraikan isteri dia. Keluar kau daripada rumah ini. Aku dah benci tengok muka kau. Kau keluar daripada rumah ni. Contoh ni, contoh lafaz kinayah. Contoh lafaz kinayah. Kau balik rumah orang tua kau. Aku tak nak tengok muka kau lagi. Suruh balik rumah. Maknanya dia tak sebut cerai. Tapi cara dia tu, sebutan dia tu, perkataan dia tu menunjukkan seolah-olah dia tak nak, dia nak berpisah. Macam tu lah, nak cerai. Jadi lafaz kinayah kena ikut niat suami. Kalau lafaz tersebut yang dikata pergi balik, dia suruh pergi keluar tadi atau balik ke rumah mak ayah itu, diniatkan cerai, maka jatuh cerai. Tapi kalau tak ada niat cerai, memang saja sebab marah sangat saja sebut, tak ada niat cerai, maka tidak jatuh cerai. Tidak jatuh cerai. Tapi kalau isteri dengar perkataan ni daripada suami, kan? Dengar perkataan ni daripada suami, kena rujuk kepada mahkamah syariah terlebih dahulu. Biar mahkamah tanya pada suami. Kalau kita yang tanya, mesti kata tidak. Tak ada. Kan? Siapa nak pergi ke mahkamah, tuan-tuan? Mana siapa yang nak? Susah kan? Prosedur ni. Tapi dalam mahkamah, kan, insya-Allah tiada penipuan. Kalau ada penipuan pun memang kebiasaannya terkeluar juga. Dia suasana mahkamah lain, tuan-tuan. Kalau kita di rumah, suasananya berbeza. Kita rasa tenang, aman. Tapi suasana mahkamah ni, tuan-tuan, puan-puan, lain. Kalau kita pandang tuan-tuan dan puan-puan biasa masuk mahkamah, kan, dia ada satu perasaan yang susah nak cakap tipu tau. Macam tu. Susah nak cakap tipu. Kan. Sebab kalau cakap tipu pun tuan-tuan elak, dia mesti termasuk cakap betul juga. Dia macam tu. Ni perasaan kita, bukanlah confirm, tapi nak kata perasaan tu. Suasana mahkamah tu. Mahkamah pekuam boleh cakap macam ni sebab dia dah biasa. Tapi kita bercakap, bergetar kita. Nak bercakap depan hakim, nak cakap ya ataupun tidak pun
menggelabah kita sebab mungkin kita tak biasa dan sebagainya. Tapi nak cerita suasana kalau dalam mahkamah, ni mahkamah dunia ni, mahkamah kat dunia ni, mahkamah syariah ke sivil ke, kan, suasananya tu suasana yang susah nak kita nak cakap tipu. Macam itulah kita nak boleh kata macam tu, kan. Nak cakap benda yang tak betul tu susah, susah sikit. Sebab dia macam ada perasaan yang kita kena cakap betul-betul dalam mahkamah. Itu mahkamah dunia, belum cerita mahkamah akhirat. Wallahu alam. Mahkamah akhirat kita kena percaya memang mesti ada penghakiman di depan Allah Taala. Tapi kalau kat mahkamah kat dunia pun nak cerita, nak bayangkan betapa kita, hati kita pun rasa berat untuk cakap, berat untuk menipu, kan. Maksudnya kena cakap betul-betul, apatah lagi di akhirat nanti. Wallahu alam. Okey, baik, berbalik pada tajuk kita. Lafaz kinayah mesti berdasarkan kepada niat, kan. Habis macam mana kalau suami isteri dengar isteri dengar suami sebut macam tu, kan, halau saya balik rumah, kan. Walhal suami ni tadi dia niat betul-betul memang cerai, tapi bila dibawa ke mahkamah, dia depan hakim, dia tak mengaku yang dia ni telah meniatkan cerai, kan? Dia tak mengaku pula. Sebab itu dalam proses mahkamah ada yang disebut dengan sumpah laknat. Ada sumpah, tuan-tuan. Suami kena bersumpah depan hakim, wallahi wabillahi watallahi, bahawa saya tidak berniat untuk menceraikan isteri saya, kan. Jadi lepaslah hak suami itu dengan sumpah lah. Maknanya dia kalau betul-betul dia tak cerai, niat cerai, sumpah dia betul lah. Tapi kalau dia bersumpah benda yang dia tak betul, dia akan terima akibat je lah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak akhirat, kat dunia pun dah dapat dah. Makan sumpah orang kata, makan sumpah. Baik, balik pada niat, balik pada tajuk kita. Lafaz kinayah jatuh talak mengikut bilangan talak yang diniatkan. Walaupun lafaz yang tadi kita sebut tadi, kau keluar kau pada rumah aku, kan, niat tu niat talak, dan niat talak pula diniatkan dengan cerai talak kedua ataupun ketiga, maka cerainya talak kedua ataupun cerai talak yang ketiga. Kalau tak ada niat berapa bilangan, maka hanya talak satu sahaja. Hanya satu sahaja. Jadi susah ni bila kita berkata-kata dengan hati. Mulut dah lafaz, malah mulut dah lafaz cerai, tapi ada sebaliknya hati. Jadi hakim pun tanya, tuan niat apa tadi? Masa cerai tu ada niat bilangan berapa talak? Tanya niat pula. Bukan dia tanya kita lafaz berapa talak. Ada tanya juga, tapi ada lagi tanya, tuan niat tak? Dalam hati ada berapa talak? Jawablah. Kalau tak ada niat, itulah tak ada niat lah. Kalau ada niat dua, mana jatuh dua talak. Kalau ada niat tiga, jatuh tiga talak. Baik, itu bilangan talak. Baik, jatuh ikut niat. Jika suami niat bilangan talak yang sharih, yang terang, seperti berkatanya, engkau tertalak keseorangan, atau lafaz talak kinayah, lafaz kinayah seperti katanya, engkau keseorangan. Duduklah engkau seorang-seorang kat sini. Macam itulah. Okey. Jatuh talak mengikut yang diniatkan kerana diamal dengan apa yang diniat. Jadi kalau maksudnya kalau engkau tertalak keseorangan, ataupun engkau keseorangan, atau kau duduklah kat sini seorang-seorang, aku tak nak duduk lagi dengan kau, makanya jumlah jatuh talak mengikut apa yang diniatkan. Sama kalau niatnya adalah talak cerai, jatuhlah cerainya. Jatuhlah cerainya. Isteri mati sebelum habis sebut tiga. Bukan kahwin tiga, isteri mati sebelum habis sebut tiga talak, tiga cerai talak ketiga. Baik. Yes. Isteri mati sebelum habis sebut tiga talak maksudnya, ataupun cerai kali ketiga. Suami hendak berkata, suami baru nak cakap, suami hendak berkata, engkau tertalak tiga, baru nak cakap, engkau tertalak tiga, aku ceraikan kau dengan talak tiga, baru nak cakap, tak sempat nak cakap.
Kemudian isterinya itu mati, meninggal dunia. Tak sempat cakap isterinya meninggal dunia. Tak sempat cakap lagi isterinya meninggal dunia. Maka jika mati sebelum sempurna lafaz talak, tidaklah jatuh talak, kerana isteri itu telah terkeluar daripada mahal sebelum sempurna lafaznya. Jika mati sebelum sempurna lafaz talak, tak sempat habis cakap ataupun tak terkeluar di mulut, bau je nak cakap ceraikan kau dengan talak 3, bau nak cakap, tak cakap lagi, isterinya meninggal dunia, kan? Jadi sematinya mana matinya sebelum sempurna lafaz talak, tak sempat cakap apa-apa lagi, maka tidak jatuh. Jika tidak jatuh talaknya, tidak jatuh cerainya, kerana isteri tadi tak termasuk dalam hal yang berkaitan dengan cerai. Tak sempat lagi nak menghadap cerai tu, kan? Isterinya telah meninggal dunia. Baik. Sekiranya jika isteri mati ataupun meninggal dunia setelah sempurna lafaz, setelah sempurna lafaz, komplit lah lafaznya, tertalak, ada dengar tertalak tu, lepas dia tertalak baru meninggal dunia, sebut tertalak tadi, aku ceraikan engkau, dengar cerai tu, lepas baru dia meninggal dunia, walaupun sebelum daripada sebutan lafaz 3, jatuhlah talak 3. Walaupun tak sempat sebut talak 3, aku nak cerai, dia nak cakap aku ceraikan kamu dengan talak 3. Talak 3 tu tak sempat cakap, sampai aku ceraikan kamu je, tu meninggal dunia. Maka jatuhnya tetap talak 3. Kerana qasad suami talak 3 ketika melafazkan engkau tertalak, kerana niat suami tadi memang nak cerai talak 3 semasa dia melafazkan cerai. Itu maksud dia. Jadi habis dia sebut tertalak ataupun bercerai, kita bercerai atau aku ceraikan kamu, walaupun tak sempat sebut lafaz talak 3, dengan talak 3 suami isterinya dah meninggal dunia, tetap jatuh talak. Tetap perkahwinan itu tercerai dengan talak 3. Kerana apa? Kerana masa suami sebutkan cerai ataupun talak tadi, suami telah niatkan dalam hati dia, memang dia nak sebut talak 3 tu memang niatnya nak talak 3. Jadi kira 3 tuan-tuan, kira 3. Tak boleh rujuk lah. Tapi dah meninggal dunia memang tak rujuk lah. Tapi nak cerita statusnya bercerai. Baik, mengulangi perkataan talak. Baik, malam ni habis cepat ni insya-Allah. Mengulangi perkataan talak. Suami berkata, engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak. 3 kali dia sebut. Atau engkau tertalak, tertalak. Bahasa kita macam inilah. Suami berkata, aku ceraikan kau, aku ceraikan kau, aku ceraikan kau. Macam tu. Macam tu lah. Ataupun dia kata, engkau tertalak, aku ceraikan kau, cerai. Macam tu lah. Aku ceraikan kau, cerai. Macam tu. Ni marah betul ni. Ini marah sangat ni, kan? Betul-betul dia menguatkan perkataan dia. 3 kali lafaz lah, ataupun lebih daripada tu. Okey, kita tengok apa status dia. Maka jika diselangi oleh perceraian antaranya oleh diam, jika diselangi oleh perceraian antaranya oleh diam yang lebih daripada diam bernafas, atau perkataan yang daripadanya walaupun sedikit, jatuhlah talak 3. Ini status dia. Kalau dia sebut macam ni, aku ceraikan kau, dia diam, dia tarik nafas, dia ulang lagi, aku ceraikan kau, dia diam lagi, dia tarik nafas lagi, aku ceraikan kau, 3 kali dia lafaz, makanya jatuh 3 talak. Jatuh 3. 1, 2, 3. Macam tu, jatuh 3.
Lafaz pertama jatuh satu, lafaz kedua jatuh kedua, lafaz ketiga jatuh ketiga. Maknanya di antara lafaz pertama dengan lafaz kedua ada selang. Selang apa? Nafas. Ada selang nafasnya, maknanya 3 kali lafaz lah, makanya jatuh talak 3. B, jika tidak diselangi oleh perceraian dan digasakkan ulangannya itu sebagai menguatkan atau ta'kid, bagi yang pertama jatuh 1 talak sahaja. Aku ceraikan kau, ceraikan kau, ceraikan kau. Satu nafas lah contohnya kan. Macam satu nafas lalu, aku ceraikan kau, ceraikan kau, ceraikan kau. Dia tak berhenti, dia tak. Jadi maksudnya lafaz yang kedua dengan tiga-tiga tu nak menguatkan lafaz yang pertama, maka jatuh talak 1 sahaja. Okey, ini situasi kedua, status kedua. C, jika dikasatkan isti'naf, ya ini memulakan. Isti'naf ni bilangan tuan-tuan, jatuh talak 3. Jika dikasatkan ataupun diniatkan isti'naf, bilangan ataupun apa, jatuh talak 3. Maknanya bilangan, ulangan dianggap bilangan. Macam yang pertama tadi ada sebut, aku ceraikan kau 1, kan? Tak apa, aku ceraikan kau, aku ceraikan kau, aku ceraikan kau dengan talak 1, maka 1. Kemudian ada lafaz lagi, aku ceraikan kau dengan talak 1, tapi dah ada kali kedua, maka jadi 2. Dan tu dia lafaz lagi, aku ceraikan kau dengan talak 1. Tulis dia sebut talak 1, tapi dah 3 kali sebut. Maknanya dia sebut 3, maka jatuh 3 talak. Walaupun dia sebut 1, aku ceraikan kau dengan talak 1, aku ceraikan kau dengan talak 1, aku ceraikan kau dengan talak 1, 1 jadi 3. Baik. D, jika diitlakkan jatuhlah talak 3. Itlak ni melepaskan. Jika dilepaskan jatuhlah talak 3. Sama juga lebih kurang yang macam yang tadi tu. Ya. Sama juga. 1 cerai talak 1 ke lafaz pertama, jatuh talak pertama, cerai talak selafaz kali kedua, jatuh kali kedua. Kemudian lafaz yang ketiga, jatuh kali yang ketiga. Jatuh talak 3. E, jika dikasatkan yang keduanya, ulangan yang kedua, dikasatkan yang kedua, jika dikasatkan yang kedua, yakni ulangan yang kedua, diniatkan yang kedua untuk untuk lafaz yang kedua sebagai menguatkan yang pertama dan dikasatkan yang ketiga sebagai isti'naf, tu yang pertama, atau dikasatkan yang kedua sebagai isti'naf dan mengkasatkan yang ketiga sebagai menguatkan yang kedua, maka jatuhlah 2 talak. Jika diniatkan yang kedua, lafaz yang kedua, ini ulangan yang kedua, lafaz pertama ada lafaz yang kedua, sebagai menguatkan yang pertama. Yang tadi yang aku ceraikan kau, cerai, yang menguatkan yang pertama. Lafaz yang kedua nak menguatkan lafaz yang pertama dan diniatkan dengan yang ketiga sebagai isti'naf. Yang ketiga tu sebagai isti'naf. Yang ketiga itu aku ceraikan kau dengan talak 1. Dekat sini dia sebut ada 3 kali. Contoh aku ceraikan kamu, kan? Aku ceraikan kamu, ceraikan kamu. Maksudnya 1 dan 2 tu, yang kedua tu nak menguatkan yang pertama. Kemudian dia sebut lagi, aku ceraikan kamu. Yang ketiga dia putus pula. Yang 1, 2 dia sambung. Yang ketiga dia asing pula. Maka jatuh talak 2. Jatuh talak 2. Nombor 1 dengan nombor 2, lafaz pertama kedua, yang kedua tu dia nak menguatkan yang pertama. Aku ceraikan kamu, ceraikan kamu. Ceraikan kamu tu dia tak putus. Artinya sebab ada pertama yang kedua. Yang kedua tu nak menguatkan yang pertama. Itu dikira 1. Kemudian dia sambut lagi, aku ceraikan kamu. Ceraikan kamu. Yang ketiga tu baru dikira cerai yang kedua. Itu maksudnya. Maksud ayat ni Atau dikasatkan yang kedua sebagai isti'naf
dan dikasatkan yang ketiga sebagai menguatkan yang kedua, jatuh juga talak dua. Diniatkan yang kedua sebagai istinaf, sebagai bilangan yang kedua ataupun cerai yang kedua, dan dikasatkannya yang ketiga sebagai menguatkan yang ketiga, yang kedua. Okey, contoh macam ni. Aku ceraikan kamu. Satu. Aku ceraikan kamu. Dua dan tiga tu, yang ketiga tu menguatkan yang kedua. Okey, so baru 2 talak sahaja. Okey. Tadi 1 2 dan 2 3. Jadi 1 2 tu kira 1, yang ketiga tu jadi 2. Yang kali ni satu, yang talak pertama tu 1, 2, lepas 2 dan lepas 3 tu yang apa dia gabung, jadi 3 tu menguatkan yang kedua. Baru 2 kali talak. Itu status yang E. Dan seterusnya yang F, jika yang ketiga dikasatkan sebagai menguatkan yang pertama, jatuhlah talak 3 kerana diselangi oleh perceraian di antara muakkad, ya ini yang diperkuatkan, dan muakkid ini yang menguatkan. Jika yang ketiga dikasatkan, lafaz yang ketiga nak menguatkan lafaz yang pertama, jauh dah langkah dia. Patut yang kedua menguatkan lafaz yang pertama, ni yang ketiga nak menguatkan lafaz yang pertama, maka dalam hukum fiqh disebut sebagai jatuh semua talak. Jatuh 3 talak sekali. Boleh faham tuan-tuan? Walau bagaimanapun, perlu diingatkan, semua ini bukan, ini sebagai pengetahuan ya tuan-tuan, info kita je, pengetahuan kita. Tapi yang menjatuhkan hukum berapa kali jatuh, semuanya bergantung kepada timbang tara mahkamah syariah. Bergantung kepada keputusan hakim mahkamah. Bukan kita yang buat keputusannya, kan? Mana dah tahu tuan-tuan, ada mungkin nauzubillah min zalik, ada ahli keluarga, anak ke cucu ke, kan, dia utarakan persoalannya ataupun dia buat benda ni, perkara cerai ini, rujuk dekat kita. Maklumlah kita ayahnya ataupun kita datuknya, orang tu selalu pergi masjid, selalu dengar kuliah Imam Wan, kan? Terus kita bagi hukum, oh ini jatuh dua talak. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan, ini info kita saja sebagai menguatkan ilmu kita. Untuk yang sebenar-benarnya, realitinya, suruh dia rujuk kepada mahkamah syariah. Baik suami ataupun isteri yang berlaku perkara ini, sila rujuk kepada mahkamah syariah. Biar mahkamah yang tentukan berapa kali yang dia dah lafaz atau bercerai. Biar keterangan suami, keterangan isteri itu diambil, dan keadilan mahkamah lah diambil kira. Padanya mahkamah, hakim akan lihat keseluruhan, keseluruhan cerita suami, cerita isteri, kan? Dia nak tengok semua sekali. Baru dia akan putuskan lafaz talak pertama ke lafaz talak kedua atau ketiga. Kita ni orang awam saja, tidak layak. Kalau dirujuk kepada saya pun, walaupun saya mengajar kitab, kan, saya akan cakap benda yang sama, sila rujuk ke mahkamah syariah. Tapi sebagai pengetahuan ilmu kita, kan, ini pengetahuan kita saja, ilmu kita saja, kan. Tapi untuk aplikasinya, minta pasangan sila ke mahkamah. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Perbezaan niat cerai tapi tak lafaz, adakah jatuh talak? Soalan pertama. Ada soalan, apa perbezaan niat cerai tapi tak lafaz, adakah jatuh talak? Yang kedua, apa perbezaan lafaz cerai tapi tak ada niat, adakah jatuh talak? Okey, tengok soalan yang pertama. Dia bagi saya WhatsApp tuan-tuan. Namanya dirahsiakan. Apa perbezaan niat cerai tapi tak lafaz, adakah jatuh talak? Tuan-tuan, kita dah belajar lafaz cerai mesti di mulut, mesti di mulut. Aku ceraikan kamu. Kalau orang bisu, dia pakai bahasa isyarat. Tak cukup hanya niat dalam hati, aku niat ceraikan kamu. Dalam hati tak kira. Yang tak kira. Yang sebut kinayah tadi sekiranya yang dihalau tadi.
Aku apa, kau keluarlah daripada rumah ni, aku tengok bau. Kalau dia kata niat cerai, baru jatuh cerai. Tapi kalau umumnya cerai mesti lafaz di mulut. Soreh, mesti soreh. Kalau berlaku niat sekiranya kinayah. Sebab apa kinayah? Yang pertama yang tadi disebut umum. Keluar kau daripada rumah aku. Ataupun dia kata kau baliklah rumah ayah kau, aku tak tengok muka kau. Itu lafaz kinayah. Kena cek niat dia. Dia nak niat cerai ataupun tidak. Ataupun yang kedua, lafaz kinayah berlaku kerana apa? Kerana lafaz cerai tapi bukan bentuk di mulut, tapi bentuk tulisan. Contohnya di email, contohnya di surat, contohnya di WhatsApp, di SMS, surat apa lagi yang berkaitan yang seumpama dengannya. Dia tak lafaz kat mulut tapi melalui tulisan. Tulisan komputer ke, tulisan tangan ke, surat ke, itu adalah lafaz kinayah. Walaupun dia tulis itu, saya ceraikan kamu dengan talak satu, terang-terang dia tulis dalam surat, dalam SMS, atau WhatsApp atau Messenger, ada apa juga aplikasi, dalam FB ke, dalam Instagram ke, atau apa juga aplikasi yang bukan disebut di mulut tapi lafaznya di telefon, maka itu statusnya adalah kinayah. Kinayah kena tengok, juga kena tengok niat dia. Walaupun terang-terang dia tulis memang nama isteri dia, memang diceraikan dia isterinya dengan talak satu, itu lafaz kinayah. Jadi berbalik pada soalan, kalau niatnya dalam hati saja, aku ceraikan kamu, tapi sebut dalam hati, tak sebut di mulut, tak jatuh cerai. Tak jatuh cerai. Yang kedua, apa perbezaan lafaz cerai tapi tak ada niat? Apakah perbezaan lafaz cerai tapi tak ada niat? Adakah jatuh talak? Kalau sebut melafaz mulut, saya ceraikan kamu, walaupun tak ada niat, lafaznya soreh, jatuh talak tersebut. Ulang lagi kan? Walaupun tak ada niat, tak ada pun niat nak ceraikan isteri, tapi kalau dah mulut, saya ceraikan kamu dengan talak satu, lafaz soreh di mulut, clear kan? Ini tak payah tanya niat tuan-tuan, confirm. Sebutnya confirm, memang jatuh talak. Okey, faham ya? Ni tak ada niat kan? Saya tak niat pun nak ceraikan dia, memanglah, tapi dah mulut, dah sebut. Tengah marah kadang-kadang. Tuan-tuan, tengah marah ni bahaya ya. Kalau kita lelaki, lebih-lebih lelaki kan, kena ambil action, keluar ke, bukan keluar, maksudnya kena hindar tempat tu. Kalau kita tengah marah, pergi masuk bilik air ke kan, tengah marah dan pergi jangan pergi sembunyikan diri ke, masuk dalam bilik air ke, mandi ke, ambil wuduk. Sebab bila dah marah, kita akan sebut perkara yang di luar kawalan kita. Luar kawalan. Kalau dah terlalu marah, kita akan buat perbuatan yang di luar kawalan, bersama ada perbuatan ataupun perkataan. Kalau mulut memang lancar nak sebut cerai kalau gaduh suami isteri. Kalau perbuatan, jangan pegang pisau ke, sebab dia akan berlaku di luar kawalan. Dah berlaku, baru datang akal. Allah, dah terbuat. Dah tersebut, baru datang akal. Masa marah tu akal tak datang tuan-tuan. Kita di luar kawalan. Tapi bila dah cakap, dah sebut, dah terbuat, barulah datang akal. Baru teringat, apa aku buat ni? Bila dah terlalu marah. Jadi kalau marah, kena kontrol, kena kawal. Self, kena buat sendiri. Masuk bilik air ke, mandi ke, kan, macam mana keadaan, kita kena kawal diri kita. Baik. Kajian kisah mut'ah sedikit saja dalam 5 minit, insya-Allah. Saya dah faham. Ini saya memang hujung-hujung sama ada bawa sketsa ataupun kes mahkamah lah. Tapi malam ni kita bawa sketsa. Ni cerita mut'ah. Mut'ah ni apa nanti kita tengok. Dalam ni ditulis dialog dia. Saya dah failkan cerai di mahkamah, sebutan pada 20 Ogos. Okey, nanti abang datang dan lafaz masa sebutan itu. Maknanya isteri dia dah failkan cerai. Isteri dia yang tuntut cerai di mahkamah. Isteri yang failkan cerai. Dan 20 Ogos tu inilah suami ni, mahkamah perintahkan isteri dan suami ni datang ke mahkamah untuk mahkamah tanya setuju tak nak cerai. Kalau setuju, boleh lepas cerai masa tu. Ini maksud dia. Kemudian dah selesai sebutan di mahkamah, suami dia sound. Isteri dia sound. Isteri dia cakap, abang jangan lupa nafkah iddah, muta'ah dan nafkah anak. Suami dia pelik, kan? Isteri dia yang tuntut cerai, tapi isteri dia minta jangan lupa nafkah iddah, muta'ah dan nafkah anak. Nafkah iddah ni apa?
nafkah iddah maknanya suami tetap memberi nafkah kepada isteri, sama ada pakaian, makanan, makan minum, pakaian dan tempat tinggal, dan juga kebajikan isteri. Tu itu iddah, itu adalah nafkah. Mut'ah ni apa? Ganti rugi. Nanti kita tengok betul rugi apa macam mana. Dan nafkah anak, maknanya sara hidup anak, samalah makan minum, tempat tinggal, pakaian anak itu suami tetap kena jaga walaupun telah berlaku perceraian. Jadi suami dia cakap, isteri dia cakap, "Bang, jangan lupa nafkah iddah saya." Iddah ni, nafkah iddah ni 3 bulan lah. 3 kali sepanjang isteri menjalin iddah, 3 kali suci, suami masih wajib memberi nafkah kepada isteri. Baik. Bukan kita dah bercerai, kenapa kena bayar nafkah? Suami dia tanya. Jadi isteri jawab, "Sekarang saya dalam iddah, tempoh iddah suami masih wajib sediakan nafkah." Isteri dia kata, sekarang kita dah bercerai. Kalau sepanjang kita beriddah, saya beriddah, isterinya 3 kali suci. Kalau isteri yang dah datang haid 3 bulan, masih suami kena wajib memberi nafkah iddah kepada isteri. Jadi suami dia jawab, nafkah iddah dengan nafkah anak saya akan bagi. Nafkah iddah maksudnya sepanjang iddah 3 kali suci tu suami akan bagi, dan nafkah anak untuk anak suami akan bagi. Tetapi muta'ah, setahu saya isteri yang mohon cerai tidak berhak. Maksudnya kalau muta'ah, kalau isteri yang mohon perceraian tanpa apa pun sebab yang musabab, adalah sebab, tapi sebab tu sebab yang tak kukuh lah, bukan kerana dia anaya pun tidak tak anaya, dia saja-saja nak minta cerai, maka isteri tidak berhak untuk memohon muta'ah. Muta'ah ni apa? Ni ganti rugi ataupun sanggup hati suami kepada isteri. Okey. Mana abang tahu? Isteri dia tanya. Seksyen 58 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, kan ada peruntukan muta'ah untuk isteri yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Nanti kita tengok seksyen 58 ni. Tapi sekarang ni awak yang failkan cerai, yang mana isterinya yang failkan cerai. Saya hanya beri nafkah dalam tempoh iddah awak sahaja. Maknanya suami akan bagi tempoh iddah, nafkah dalam tempoh iddah isteri je. Dah habis iddah dah tak ada dah nafkah. Kawan saya Ita dapat je muta'ah walaupun difailkan cerai. Isteri dia cakap apa? Bekas isteri dia cakap, kawan dia dapat je muta'ah walaupun isteri dia yang failkan cerai. Tengok. Kawan awak Ita tu fail cerai bersebab suami dia kan sengaja tak bagi nafkah. Saya tak pernah gagal bagi nafkah. Kawan dia tu kan, isteri dia dapat muta'ah kerana suami dia sepanjang perkahwinan tidak membagi nafkah, tak jaga nafkah kan. Tapi yang kes dia ni, yang ni saya bagi nafkah cukup je kan, tak ada masalah bab nafkah. Okey. Awak failkan cerai pun sebab cakap tiada persefahaman, sedangkan nafkah semua saya tak pernah culas. Awak failkan cerai pun tanpa sebab musabab. Maknanya isteri suami dia pun cakap memang saya tak ada apa isu sebenarnya. Tak ada isu suami curang ke, suami tak bagi nafkah ke, suami dia pemalas ke, tak kerja ke, suami isap dadah ke, minum arak ke, tak ada isu. Tapi isteri tetap mohon cerai sebab kata sebut tak ada persefahaman, kan? Okey, baik, failkan je lah kan. Suami dia cakap kan, ni nak tutup cerita lah ni, itu hak awak tapi biar hakim yang putuskan nanti. Jadi suami isteri cakap tak apalah, saya tetap akan failkan juga muta'ah itu di mahkamah nanti. Mana isteri tetap nak mohon muta'ah walaupun dia sendiri yang failkan perceraian. Jadi lelaki yang orang kata yang bijak, serahkanlah pada mahkamah kan. Biarlah mahkamah yang tentukan. Baik. Tengok seksyen 58, mut'ah atau pemberian sagu hati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Ini bagi isteri yang cerai. Untuk isteri, sekiranya isteri itu diceraikan tanpa sebab apa-apa musabab, suami je saja-saja nak ceraikan dia, mana isteri boleh tuntut mut'ah ataupun pemberian sagu hati kepada dia. Selain daripada haknya untuk memohon nafkah, isteri selain daripada haknya, hak siapa? Hak isteri ataupun bekas isteri untuk memohon nafkah, seorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah ataupun pemberian sagu hati kepada mahkamah.
Dan mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut hukum syarak. Mana ditengoklah, kalau suami ni memang orang kaya, banyaklah dia punya tetapan sagu hati tu kan. Tapi kalau suami yang biasa-biasa saja, dia ikut kemampuan suami lah kan. Kalau maksudnya ni tak ada isu isteri, maksudnya dalam hal ni isteri tak ada isu, isteri tak ada masalah, isteri tetap jalankan tanggungjawab dia sebagai isteri. Dia lahirkan anak bagus, semua cukup. Tapi suami ni gatal-gatal pergi ceraikan tanpa sebab musabab yang jelas ataupun tanpa sebab yang munasabah. Ada isteri ni yang diceraikan ni boleh tuntut mut'ah ataupun pemberian sagu hati daripada bekas suami. Supaya apa? Bila isteri yang telah diceraikan, dia masih ada sumber pendapatan kan. Maksudnya kalau dia dapat sejumlah wang, dia boleh meneruskan kehidupan kan. Bila masih dia suami bagi dia nafkah. Tapi tiba-tiba dia kena cerai, macam anaknya. Jadi isteri kena buat, selain daripada nafkah iddah tadi, dia boleh tuntut mut'ah sampai pemberian sagu hati. Berapa nak cas ikut mahkamah. Mahkamah yang akan tentukan bergantung kepada pendapatan suami. Wallahu a'lam. Insya-Allah pada akan datang kita akan masuk dalam bab yang berkaitan dengan mengulangi perkataan talak dengan dan saya dan kamu dan talak dengan masuk kampung dan dengan dan ada dan ni lafaz talak ulang dengan serta, ada dan ada serta. Itu kita akan tengok pada tajuk yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.